Habis mau 5 dah habis. Jom nak, panjang ni nak. Jom. Nak blok presiden. Yonis lah. Ni ampun dia menang perang besar benar sidaknya. Habis akaun 94% akaun kena delete dalam TikTok dengan Facebook. Mula-mulanya warning dulu. Kami kita macam pergi kuliah. Delete akaun kita. Ya banyak akaun baru setelah delete akaun baru ni. Nang Critical lah sudah. Ni dah kalah dulu dah. Koyak. Sabis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya malam untuk kita mulakan 1 Januari itu dengan terus istiqamah dengan kuliah-kuliah kita. Dan berarti kata kuliah yang boleh menambah iman kita, insya-Allah boleh menambah ilmu kita. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk hadis ke-6, saya nak quote sikitlah tafsir surah Al-Asr. Kita baca tuan, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang jelas tafsirnya, terjemahannya. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang beriman yang beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey. Saya ringkaskanlah. Tuan-tuan, bila Allah susun orang yang selamat daripada kerugian, maksudnya orang yang okey, pertama bermula dengan iman. Kena mula dengan iman. Jadi tahun 2024 tuan-tuan, kita fokus yang tu dulu, iman. Sebab apa? Iman tu adalah pintu segala pintu. Bila kita meyakini apa yang kita buat dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini apa yang kita buat suruhan Allah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh malaikat pahalanya, dosanya dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita ada iman, maka sebab itu lepas Allah sebab apa? Illal ladzina amanu wa tawasaw illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang berbuat baik, istiqamah dalam berbuat baik ini, ia akan rasa yakin apa aku buat tu memang Allah akan ganjar. Aku buat bukan untuk manusia. Aku buat bukan untuk dunia. Kalau dapat pun dunia itu faedah, advance. Tapi kita disebut dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku bukan untuk orang lain, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebabnya mula dengan iman. Bila iman mantap, apa yang kita buat tuan-tuan bukan untuk bos kita, bukan untuk bini kita, bukan untuk anak kita sih, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila untuk Allah Subhanahu wa taala, makanya akan berterusan. Orang tak puji, it's okay, kita kekal buat.
Tapi kalau kita buat untuk manusia, manusia asyik puji kita, manusia asyik mengangkat kita, kita stop. Lepas ya, perkara yang ketiga tuan-tuan, berpesan-pesanlah dengan kebenaran. Qulil haq walau kanal murra, katalah benar walaupun pahit. Jangan kerana seorang tu kita suka dengannya, seorang tu bala kita, adik kita, seorang tu guru kita, apa yang padah semua kita out, sedangkan apa yang padah mungkin salah. Tidak ada manusia yang terlepas dari dosa kecuali Rasulullah. Jadi berpesan-pesan yang kebenaran walaupun datang daripada mana-mana pihak. Jangan kebenaran tu mesti pada tim aku je. Dan yang last sekali kata Allah, selepas berpesan-pesan dan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Rasulullah tuan-tuan 18 tahun sebelum Nabi buka kota Mekah, sebagaimana Allah sebut, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, sabar Nabi kan 18 tahun tuan-tuan. Jadi kalau kita sekadar mengajar baru 5 tahun, 10 tahun, is okay, sabar. Sebar kebenaran, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 yang kita dah melepasinya, kita mengharapkan semua yang kita buat akan digajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan mencari bukan hanya kualiti, bukan hanya kuantiti, tapi apa yang kita buat berbetulan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Dan yang keempat, ikhlas. Jadi moga kita terus dari 2024 tu kita semua tak tahu siapa akan pergi dulu. Yang muda tidak akan terus tua, mungkin yang muda akan terus pergi. Yang tua pun belum tentu dia mati dulu, mungkin lagi ada panjang umurnya. Wallahu alam. Maka sama-sama kita saling ingat mengingati. Teruskan berbuat baik tuan-tuan. Amalan, ada satu hadis tuan-tuan. Nabi SAW melihat seorang sahabat tengah ngatur rumah, memperelokkan rumahnya. Maka kata Nabi SAW, yang mafhumnya, kalaulah rumah itu dapat kau betulkan, kenapa tidak engkau mencukupkan amalan untuk satu kehidupan yang akan kekal abadi? Kita sibuk dengan kehidupan dunia, umur kita makin pendek, bukan makin panjang lah, makin pendek, dan kita lupa dengan bekalan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan 2024 tu tuan-tuan akan menjadi satu tahun tadi letak semangat. Contohnya banyakkan berpuasa sunat, coba untuk tahajud malam-malam, sedekah, gandakan. Benda yang confirm tuan-tuan, benda yang confirm, benda yang Nabi memang buat, maka buat tuan-tuan. Contohlah kalau tuan-tuan boleh istiqamah puasa Isnin Kamis, istiqamah tuan-tuan. Masya Allah. Istiqamah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, istiqamah. Yang penting istiqamah, bukan mesti banyak istiqamah. Sebab pertama memang kualiti kena jaga, kuantiti Nabi buat, dan ikhlas. Itu yang sebagai mukadimah bagi awal tahun 2024. Semoga kita akan terus bersemangat tuan-tuan, dengan penat dahulu. Sebab kita kena ingat yang berada di alam barzah tuan-tuan, mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tidak nak salat, dapat. Mereka nak bersedekah, tidak dapat. Mereka nak baca Quran, tak dapat. Mereka nak tuan-tuan berbuat amal saleh, no. Jadi kita yang masih ada nafas, masih ada nyawa, jangan tangguh. Jangan lambat-lambat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba, bersegeralah berbuat kebaikan. Jangan tunggu tuan-tuan. Nak puasa Isnin Kamis, Kamis tu start. Nak bersedekah, jangan tunggu kaya, ada duit beri. Teruskan. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku. Maksudnya buat baik dengan isteri, dengan anak-anak,
dengan saudara mara kita. Okey. Jadi insyaAllah kita menyambung perbincangan kita dalam hadis 40 Arba'in An-Nawawi, iaitu hadis ke-6. Tajuknya tuan-tuan, halal dan haram itu jelas. Halal dan haram itu jelas. Daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halal bayyin wa innal haram al bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man qa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi ma himaharimhu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasad kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiya qalb. Maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi jangan kita bincanglah macam arak. Memang jelaslah haram. Babi, jelaslah haram. Jangan kita buat forum nak, apakah pandangan kita tentang arak? Asyik perlu forum lah, memang jelas. Dan jangan timbullah Ustaz, kalau darurat jangan ceritalah darurat. Cuma definisi darurat itu kena clear lah. Jangan jadi macam ada satu dokumentari askar saya sebut-sebutlah askar negeri ni. Masuk hutannya terus darurat. Alu makan ular. Alu makan biawak. Hai. Saya pelik lah kena kefahaman darurat begitu. Tidak tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam pun bila masuk hutan, nya cari lalu ikan kah, betul tumbuh-tumbuhan kah. Tapi masyarakat kita pelik. Darurat je, dalam otak apa? Babi. Babi. Darurat mesti cek babi, mesti cari ular, mesti cek biawak. Tidak semudah itu tuan-tuan, tidak. Okey. Jadi it's okay. Jadi pertama, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi jangan persoalkan. Jangan persoalkan. Cuma tuan-tuan, apa kata Nabi lagi? Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang sama samar. Halalkah haram? Halalkah haram? Dan ia tidak diketahui oleh manusia. Dan menariknya pesanan Nabi SAW, barang siapa yang menjauhi, siapa yang menjauhi, halal jelas, haram jelas, siapa yang menjauhi perkara syubhat, bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang membawa haiwan gembalanya sekitar padang larangan, mbak kambing kan, sapi kah, tahu sia kebun orang, tapi mbak je dikhawatiri makan melarat sampai makan tumbuhan ataupun tanaman orang lain. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa itu adalah hati. Itu secara umumnya terjemahan. Kelak kita akan pergi lebih lanjutlah. Kita
kita teliti dahulu tuan-tuan, siapakah orang yang meriwayatkan hadis ini? Namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kerana beliau dan bapaknya kedua-dua adalah sahabat. Sama juga dengan contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua-dua mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal dulu tuan-tuan, siapa Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir bin Sa'd bin Sa'labah bin Khalad bin Zaid Al-Khazraji, dikunyah diberi gelaran dengan Abu Abdillah. Beliau telah lahir 8 tahun. Beliau lahir 8 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenali sebagai sigar sahabat. Apa maksud sigar sahabat? Sahabat yang kecil. Tuan-tuan ingat sahabat walaupun kecil ada yang mempunyai kekuatan ingatan. Seperti Abdullah bin Abbas, kecil tuan-tuan. Tetapi ketika kecil pun nak ada meriwayat hadis. Cuma ulama berbincanglah. Sahabat yang kecil tu macam ni berbanding dengan sahabat yang perbincangannya ilmiah lah. Antara sahabat yang sama bayar dengan Nu'man bin Bashir adalah Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Ya, anak kepada salah Asma binti Abu Bakar. Nama suaminya adalah Zubair. Beliau ialah orang yang pertama dilahirkan dalam Islam daripada kalangan kaum Ansar selepas hijrah. Maksudnya orang Madinah. Setelah beliau dilahirkan, ibunya telah membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda telah mendoakan beliau dan memberitahu ibunya bahawa An-Nu'man akan hidup bahagia, akan mati syahid dan akan masuk syurga. Bapa beliau adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah seorang ahlul Badar. Orang yang pernah menyertai perang Badar, yang bernama Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an. Dan bapa beliau telah syahid bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Manakala ibu beliau adalah saudara perempuan kepada Abdullah bin Rawahah. Bapa saudara beliau Abdullah bin Rawahah juga adalah seorang ahli Badar dan penyair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita di antara cerita menarik tentang Nu'man? Jadi kadang bila kita kenal para sahabat tuan-tuan, kena tahu beberapa kisah. Kan kita tu orang Melayu suka kisah-kisah. Berceritalah dengan anak kita kisah-kisah para sahabat tu. Kena Syed Nu'man bin Bashir. Kadang-kadang kita suka letak nama anak kita nama sahabat, tapi kadang-kadang kita kurang mengetahui. Contohnya Mus'ab bin Umair. Ada orang kita siapa Mus'ab? Mus'ab tuan-tuan adalah seorang sahabat yang ketikanya belum Islam sangat kaya. Tetapi bila masuk Islam, maknya tarik semua kekayaannya. Dan beliau adalah antara orang yang Nabi hantar untuk berdakwah ke Madinah, ke Yaman. Dan beliau syahid tuan-tuan. Saya lupa perang ni. Dan ketikanya syahid, Nabi SAW menangisi. Nabi sedih sebab apa tuan-tuan? Bilanya syahid, Nabi ambil kain, tutup muka, nampak kaki. Tutup kaki, nampak muka. Itulah Mus'ab bin Umair. Nama anak saya. Saya kata nama anak saya Mus'ab Ridwan, tapi perkataan Mus'ab. Biar ada kisah. Baru kadang kita ambil nama-nama, tapi kita macam orang kena tu anak moden lah. Nama kita susah nama apa? Situlah apa nama. Tapi letaklah supaya ada yang atau menjadi satu doa. Daripada kita ambil cerita nak pelik-pelik lah.
Oh. Dan kisah Nu'man bin Bashir, tuan-tuan, beliau merupakan salah seorang sahabat yang menyokong pemerintahan Uthman bin Affan. Dan kita tahu ketika Uthman bin Affan menaiki tahta khalifah, banyak berlaku ialah politik pun isu. Ketika berlakunya pembunuhan Uthman, beliau telah tengah kita kisah tu kena ingat, tuan-tuan. Ketika berlaku pembunuhan Uthman bin Affan, okay, Nu'man bin Bashir lah yang membawa baju Uthman yang berlumuran darah ke Syam dan meletakkannya di salah sebuah mimbar. Itu kisah Nu'man bin Bashir. Beliau juga merupakan gubernur di Kufah ketika pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan selama 7 bulan. Selain itu beliau juga dilantik menjadi gubernur di Syria, nama dulunya Homs, oleh Muawiyah dan diteruskan oleh Yazid bin Muawiyah. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 114. Kena Nu'man bin Bashir meletak baju Uthman berdarah kat mimbar, tuan-tuan. Yang dibunuh, tuan-tuan, adalah khalifah. Dan Nu'man bin Bashir tu nya ke arah Muawiyah. Yang kita tahu Muawiyah menuntut supaya Ali mencari siapa pembunuh Uthman bin Affan, yang kita tahu yang disebut sebagai fitnatul kubra. Mungkin tuan-tuan ada dengar kisahnya lah. Kisah yang sangat-sangat menyayat hati. Kisah yang kesian lah. Tuan-tuan boleh bayang, di Madinah ketika itu hampir sebulan lebih tidak ada khalifah. Ali si mau jadi khalifah. Last minute paksa juga naik. Beliau telah mati dibunuh di salah sebuah perkampungan di Homs pada tahun 64 Hijri. Okay, itu sedikit kisah Nu'man bin Bashir, radhiyallahu anhuma. Apakah keistimewaan, kelebihan hadis yang kita bacakan tadi? Hadis ini merupakan salah satu asas syariah Islam, asas basic. Nak belajar sampai nak back to the basic, ataupun nak mula mengenal Islam, benda itu menjadi satu panduan. Macam sebelum tu kan, inna amalu bin niat, semua amalan tu kena dengan niat. Katanya kena dibaca juga dengan hadis nombor 5. Hadis nombor 1 kena dibaca dengan hadis nombor 5. Why? Pertama, ikhlas. Kedua, bukan sekadar ikhlas, amalan kena seperti Nabi ajar, baru diterima. Jadi kita dengar hadis pertama, hadis kelima tu basic. Itu kelebihan Imam An-Nawawi. Sebab kita dengar hadis nombor 6, cerita tentang asas. Orang berbicara tentang haram, orang berbicara tentang halal, tapi kadang-kadang bila pak syubhat, kita akan take for granted. Sedangkan Nabi kata tadi, siapa yang menjaga syubhat tu, maka ia memelihara agama dan kehormatannya. Kita lihat. Dan kedudukan hadis ini pada kedudukan yang tinggi dan banyak faedahnya. Kelak kita akan lihatlah satu persatunya pun hadis nabawinya, yang merupakan salah satu hadis yang menjadi asas kepada peredaran agama Islam. Ulama mengatakan hadis ini adalah 1/3 daripada agama. Beberapa pandangan ulama tentang hadis ini, tuan-tuan. Yang pertama, Imam Abu Dawud. Kalau dalam ranking imam hadis, beliau nombor 5. Atas sekali Bukhari, lepasnya Muslim. Abu Daud nombor 5. Nombor 5 ke nombor 4, saya lupa. Katanya hadis ini adalah 1/4 daripada agama. Dan Imam Abu Daud juga berkata, hadis ini merupakan dasar yang agung daripada dasar-dasar syariah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, telah ijma' bahawa ulama bahawa hadis ini dan banyaknya faedahnya. Maksudnya semua ulama bersepakat tentang hadis tu, dan bila sebut ijma', ulama semua bersepakat. Okey. Kita pergi kepada hadis nabawi dan istifadah hadis. Pertama, perkara yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai halal, maka ianya tetap halal
dan perkara yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai haram, maka ianya tetap haram. Akan tetapi di antara keduanya ada suatu perkara yang tidak jelas kedudukannya, sama ada halal ataupun haram, maka itu dinamakan sebagai syubhat. Tuan-tuan boleh bayang, kalau perkara syubhat pun Nabi suruh tinggalkan, dedek lagi yang haram, kan? Sebab menjaga. Tapi kita tak kata yang syubhat itu haram. Tidak juga kita mengatakan syubhat itu haram. Di antara keduanya. Nabi nak nyuruh kita tu jaga. Sensitif pada perkara-perkara ini, terutama dalam bab akidah. Saya cuba beberapa contoh, tuan-tuan. Bila kita nak beramal, tuan-tuan, dengan sesuatu amalan, bila disemak-semak, oh hadisnya si berapa kuat. Bila hadis si berapa kuat, tuan-tuan, kalau hadis dhaif, maka pertama syaratnya ia tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjaga gigi kita, carilah yang yakin. Baik, was-was. Boleh. Pergi yang kepada yang yakin. Cuma masyarakat kita tu dididik. Boleh, hajaklah. Hanya boleh hajak. Sedangkan Nabi suruh tinggalkan. Tinggalkan perkara-perkara yang matruk, hadis yang sangat lemah, hadis yang sangat kepada hadis yang sahih. Saya beri contoh, tuan-tuan. Dalam perkara ibadah, lepas sembahyang contohnya. Yang confirm, tuan-tuan, istighfar 3 kali. Memang confirm Nabi buat. Tidak ada ulama yang menafikan. Adapun Al-Fatihah, itu perkara yang ditambah atas syarat-syarat para ulama. Jadi samalah antara istighfar dengan Fatihah. Tapi ada orang kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah, sedangkan si istighfar. Nampak sih? Tapi saya mengatakan jangan baca Fatihah sih. Tapi yang istighfar itu memang Nabi buat. Ada pun Al-Fatihah ya, ulama yang menambah atas adalah syarat-syarat dan sebagai perbincangannya. Jadi ada orang yang nyaksi melihat benda ya. Assalamualaikum Fatihah, sedangkan istighfar 3 kali ya, dan ia confirm sunnah. Nampak sih? Okey. Perkara yang halal yang telah dinaskan oleh Allah secara jelas terkandung banyak dalam Al-Quran. Mahupun sabda Nabi SAW. Dalam banyak ruang, tuan-tuan, sama ada dalam bab makan minum, menaiki kenderaan, berwangi-wangian, akhlak, muamalah dan sebagainya. Banyak. Baik, tuan-tuan, kalau carilah mana-mana buku ataupun macam Riyadhus Salihin ke, Fathul Bari yang besar sikit, Fathul Bari ke, yang beberapa hadis yang adanya topik-topik, tuan-tuan, topik-topik apa yang Nabi sampaikan. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu makan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik, dan makanan sembelihan orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, benda ini memang Allah sebut dengan jelas. Haram halal. Perkara yang haram juga jelas dinaskan oleh Allah secara jelas, seperti perbuatan riba. Riba tu bahasa mudah, bahasa perbankan, faedah lah. Riba. Bahkan kalau tuan-tuan baca tentang tafsir yang menyebut tentang riba tu, tuan-tuan, apa kata Nabi, orang yang mengambil riba tu adalah orang yang ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat, berat, ancamannya berat. Dan dikatakan juga orang yang mengambil riba ini akan seperti orang gila yang terhuyung hayang.
Maka ia clear. Riba, zina, bunuh diri dan lain-lain clear tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah 279. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtu falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sadaqallahul azim. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dan dengan demikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Jadi ringkasan untuk Hajjun Nabawi pertama tuan-tuan, halal dan haram ini sangat clear bila kita belajar. Belajarlah macam ni, kaedah fiqh dan sebagainya, belajar. Bila kita belajar, ia lebih mudah. Kalau tuan-tuan buka kitab fiqh kan dia ajar bab makan minum. Bila Nabi madah segala yang di laut itu semuanya suci, kan? Disebut yang binatang disembelih dan sebagainya. Bila kita belajar, oh faham. Jangan jadi kes ada yang Raya Haji tahun lepas, kan, dah terjerut dah sapi yang mati bah. Tidak ada orang yang mengatakan sapi tak boleh makan, tapi sembelih juga. Sembelih juga. Sapi dah mati terjerut, sembelih juga. Siapa hari nak makan tuan-tuan? Boleh makan sih? Sapi dah terjerut dah, sembelih. Boleh. Dibangkir dah. Jadi kalau kita belajar, contohnya kalau macam sapi dah hampir-hampir nak mati, segeralah sembelih. Tapi kalau dah mati, sembelih walaupun kaedah sembelihnya betul, maka itu tak haram. Maksud saya adalah belajarlah, kan, nani urat, nani salur darah dan sebagainya, belajar kaedah sembelih dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang saya nak katakanlah, ya halal dan haram dan sebagainya lah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan akan perihal perkara yang halal dan haram secara jelas dan sarih. Sarih itu maksudnya nyata. Dan selain itu ada perkara yang tidak dijelaskan secara perinci. Perkara itu dinamakan sebagai mutasyabihat, iaitu kesamaran. Okay. Seperti mana yang dilafazkan dalam hadis itu di atas, iaitu di antara keduanya adalah hal yang meragukan, bermaksud perkara yang samar tentang hukumnya dan tidak dikenal secara pasti. Tidak banyak orang mengetahuinya. Yang dimasukkannya adalah tidak mengetahui hukumnya. Maksudnya si ramai orang tahu tu bukannya kawan-kawan kita asyik tahu, bukan jiran tetangga tak tahu, tidak. Bila Nabi kata perkara yang syubhat itu yang tidak ramai yang mengetahuinya, bermaksud tidak hukum kita tak jelas hukumnya. Di Sarawak tuan-tuan, di Sarawak tu kami lama kerja Jabatan Mufti dah 13 tahun, tu masuk tahun yang ke-14. Di Sarawak banyak soalan tentang makan minum. Bila dia semak kena selalu hilap pasal makan minum. Sebab bila ada sida bidayo, sida orang tadi, dah long singut, sida apa bangsa-bangsa lain lah, bila mereka masuk Islam, mesti mereka akan bertanya, boleh tak makan ni, boleh tak makan ni, kan? Maka banyaklah tentang soalan-soalannya. Maka adalah beberapa perkara yang masih belum jelas, yang tidak diketahui hukumnya. Contohnya macam ulat, apa nama sikit makanan yang dimakan sidak mukah, kemulung nya dalam daun pisang. Saya lupa nama benda ya. Lelamas nama dia. Sampai itu belum tahu lagi hukumnya macam ni. Itu di antara perkara yang was-was lah. Contoh lain, macam Bitcoin. Bitcoin belum ada hukum tuan-tuan dulu. Awal-awal dulu belum ada hukum. Mula-mula dulu disebut sebagai haram, tapi si clear. Maka orang stop.
Tiba-tiba keluar hukum, dah, oh, Bitcoin boleh, maka orang pergi. Tapi jangan lupa, Forex tu jadi isu. Kalau menurut Dr. Zahudin adalah orang pakar muamalat. Yang mana apa? Forex haram. Macam ni pun yang ada. Tapi orang kita, jangan kata sama-sama. Yang haram menyegohit. Ustaz, walaupun haram tu Ustaz, tapi masuk. Dia pergi kepada untung. Ya. Kalau bab muamalat, saya lebih suka merujuk kepada Dr. Zahruddin. Yang sangat-sangat bila menghurai dari sudut hukum memang menarik. Okay? Jadi yang dimasukkan tidak banyak orang mengetahuinya adalah yang tidak tahu tentang hukumnya. Clear? Hal ini dijelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan lafaz banyak orang yang tidak mengetahuinya. Yang dapat difahami di sini adalah hanya sebagai kecil manusia saja yang mengetahui akan hukumnya, itu para mujtahid. Mujtahid orang-orang yang layak untuk berijtihad. Jadi kalau kita di Sarawak tu tuan-tuan, tidak lain tidak bukan Jabatan Mufti lah yang akan menjadi tempat orang bertanya. Benda-benda yang agak berat selalunya akan mengambil masalah. Seminggu kadang dia pola kajian, fatwa dan sebagainya. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani membahagikan secara ringkasnya ada 4 penafsiran tentang syubhat. Iaitu pertama, terjadinya pertentangan dalil-dalil yang ada. Itu maksud syubhat. Dalil-dalil yang tidak clear. Syubhat, definisi yang kedua adalah perbezaan ulama yang bermula dari adanya dalil-dalil yang saling bertentangan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh dan sebagainya. Maka ya syubhah lah. Macam saya katakan tadi lah. Ada amalan-amalan yang ulama madah boleh, ulama tu madah boleh. Sedangkan ada lagi amalan yang confirm boleh. Faham tak? Ulama A madah amalan tu okey. Ulama B madah amalan tu okey. Tapi ada amalan lain yang confirm okey. Maka kenalah masih berkeras juga dengan amalan yang ragu-ragu lah. Macam tarikat dah. Kita Sarawak dah putus kan. Tarikat Naqsyabandiyah memang haram di Sarawak. Tapi gagal juga nak pergi tarikat dia. Ya kita pelik lah. Maka balik pada hadis tu. Nah, yang haram jelas, halal jelas. Yang ragu-ragu tinggalkan. Jadi ada orang pelik, ada orang, sebagian orang nyasip pergi ke Sia, nyamuk juga. Bila ditanya, kena, bro, ada trail Ustaz. Kau ingat apa agama tu berarti trail. Kau nak mula benda lain okey, tapi dalam bab agama hati-hati. Sebab dia ada Nabi disebut oleh para ulama itu adalah asas. Okey, kita beri laluan kepada azan Isya. Muhammad al-wasilah wal-fadilah wasyaraf wa darajatul aliyah rafi'ah. Wa ba'asku maqamman mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu. Okey, tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala kita sambung sikit lagi lepas kita tangguh hanya ada perbincangan lain ya. Jadi saya sambung dua lagi pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang maksud syubhah. Yang ketiga, maksud syubhah adalah perkara yang makruh. Sebab makruh tuan-tuan perkara yang menghampiri kepada haram. Okay? Dan perkataan maksud makruh ni juga meninggalkan dan melakukan. Itu pandangan yang ketiga. Yang keempat, yang dimasukkan dengan syubhah itu adalah mubah. Mubah ini diperbolehkan. Telah dinukilkan dari Ibnu Munir, beliau berkata, makruh merupakan pembatas antara hamba dan hal-hal yang haram. Sesiapa yang banyak melaksanakan perbuatan makruh, maka dia berjalan menuju kepada perkara yang haram. Sedangkan mubah adalah pembatas antara hamba dengan yang makruh. Sesiapa yang banyak melakukan hal yang mubah, maka dia telah menuju kepada perkara yang makruh. Sebagai contoh tuan-tuan, pergi kubur. Okay? Semua kita maklum pergi kubur untuk mengingati kematian. Sebab Nabi sebut, ziarahlah kubur kerana ia boleh mengingatkan kamu tentang kematian. Okay. Tetapi ada orang
pergi kepada satu pandangan. Apa pandangannya? Ngambil keberkatan kepada kubur. Okey. Memang ada pandangan mengatakan benda itu diperbolehkan. Okay. Cuma tuan-tuan, benda itu boleh terplay out, maksudnya terusuk. Pandangan mengatakan mengambil keberkatan itu ada, tapi masyarakat kita boleh terpesong, akhirnya minta kepada si mati. So, apa jalan keluar? Elakkan. Lebih selamat. Ambillah pendekatan yang Nabi ajar. Jangan ambil pendekatan yang memberi risiko kepada agama kita. Pahala. Okay. Saya beri contoh tuan-tuan. Contoh tadi. Last belum saya tutup lah. Tapi contoh lah. Orang kita itu suka pergi kepada, ada sebagian orang mbak ke kubur. Okey. Pertama, memang tidak ada larangan ke kubur. Awalnya Nabi madah, di awalnya Nabi melarang. Orang-orang perempuan kepada awal-awal Islam memang dilarang ke kubur. Tapi selepas Islam dah mula okey, Nabi benarkan. Apa kata Nabi? Ziarahlah kubur untuk mengingati mati. Okey? Kalau kita pergi ke kubur untuk ngabas si mati, maka ia tidak betul lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanggap ada sekelompok manusia beribadah di kubur. Okay. Kita tidak menafikan memang sebahagian kubur-kubur syekh, wali dan sebagainya, kita nak ambil keberkatan. Yes. Tapi jangan lupa ada orang boleh terpesong. Sebab ramai yang pergi si tahu, ikut je. Okay? Sedangkan syekh di depannya berdoa kepada Allah. Tapi yang belakang ingat kau berdoa kepada si mati. Jalan, jadi macam ni ustaz, okey si okey, okey si okey. Keluar. Ambil jalan yang selamat. Yang maksudnya tadi, sebab kalau tuan-tuan pergi juga, lama, akhirnya pergi kepada syirik. Bahaya. Sebab saya madah tadi, orang kita tu suka teril kepada benda si patut. Membab motosikal laju-laju, teril. Okey lah. Tapi bila bab agama, careful. Hati-hati. Nabi dah beri satu guide tadi. Haram jelas, halal jelas. Boleh. Tinggalkan. Kalau buat juga, akhirnya akan pergi kepada yang haram. Akan pergi kepada yang seterusnya yang boleh memudaratkan agama. Kita tangguh dulu tuan-tuan. Hadis Nawawi yang seterusnya kita akan sambung pada 2 minggu akan datang. Silakan. Okay. Alhamdulillah. Okay. Okay. Tuan Haji, kita nanya tentang zikir selepas salat. Okay. Saya Simon Angulas lah, bab Fatihah tuan-tuan dibincang lama. Cuma kalau saya keempat lah. Saya keempat sikit senarai zikir-zikir Nabi selepas salat. Banyak tuan-tuan, banyak. Kita pula tu sampai 50%. Ya banyak. Baca suratul Ikhlas, baca surah An-Nas, Al-Falaq dan sebagainya. Okay. Jadi menjawab soalan tadi, dengar tu pandangan saya. Ada satu yang kita baca Allahumma ajirna minan nar, betul? Ada nak? Okay. Tapi kalau tuan-tuan lihat
Saya kalau orang nak mula silakan, saya sih melarang. Cuma bila saya belajar, oh, hadis cerita tentang Allah ma'jina minan nar tu dhaif. Jadi untuk pandangan, untuk amalan pribadi saya akan tinggalkan. Allah ma'ajirna minan nar. Tapi siapa nak mula silakan. Sebabnya adalah doa. Cuma saya untuk diri saya pun saya cari yang lebih baik. Sebab amalan masing-masing kan. Macamnya aja dengan soalan yang sama juga. Ustaz, apa hukum membaca Sayyidina dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir? Saya sih melarang orang baca. Tapi kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, yang ni yang betul-betul Nabi sebut, saya ada Sayyidina. Yang saya jawab cuma lah, siapa nak baca Sayyidina silakan. Tapi kalau orang macam Ustaz, kami nak cari yang okey lagi. Maksudnya yang okey lagi, saya ada Sayyidina. Tapi tanpa menyalahkan orang yang baca Sayyidina dalam semayang. Faham? Dan itu soalan jawapan tadi, tuan-tuan kena fikir sendirilah. Kan siapa tadi? Saya sebut 4 benda lah. Bukan hanya kuantiti, bukan hanya kualiti, berbetulan dengan ajaran Nabi, ikhlas. 4 benda tu syarat penerimaan ibadah. Kalau tuan-tuan, Ustaz kami nak ambil Sayyidina, silakan. Ustaz kami rasa kami nak cari yang okey sikit. Tu. Sadar Sayyidina. Jadi, duduk okey. Tidak masalah. Faham Penambahannya adalah ada sebahagian saya tidak nak madah si boleh sebab memang ada di kalangan ulama. Itu perbahasan panjang mah. Ini pulang balik kita. Mungkin kita nak nambah, aku ngikut ustaz tu ngajar aku, okey. Aku si mau nambah sebab aku ngikut ustaz tu. Silakan. Duduk okey, salah. Sama je dengan Al-Fatihah tadi. Dia perbincangan para ulama. Tapi berikan balik kepada tuan-tuan pun. Tuan-tuan belajar. Kalau tuan-tuan dah belajar dengan Ustaz A, betul-betul lah. Betul saya dulu nak. Mula-mula saya belajar dulu, bahasa ibu Sayyidina. Saya baca Allah ma'ajirna minan nar. Tapi bila saya belajar, baca. Oh, betul. Maka untuk lebih baik, macam kita kan. Kita mau Mercedes kah, kita mau Proton? Iyalah sebaiknya. Itulah sebaiknya. Macam ni juga. Kita doa, ada sih doa antara dua sujud dia. Rabbi fili warhamni wajibuni wa'afini. Yang Nabi aja sampai wa'afini aja. Tapi ada ulama yang memberi pandangan wa'fu anni nya tambah. Dan itu pulang tuan-tuan nak baca. Boleh. Jelas Lagipun komen saya yang kedua itu perkara-perkara sunat. Faham? Cuma menarik tuan-tuan, benda tu kalau dibincang menarik. Sebagai contoh lain. Kalau kita pergi belajar mazhab lain lagi dahsyat. Mazhab Hambali. Bilanya sujud atau rukuk yang akan baca subhana rabbil azim. Wajib tuan-tuan. Wajib. Kita sunat. Kita sujud, kita baca subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Hambali wajib. Kalau si baca si sah saya. Pakai kita tu proses belajar. Jadi bila kita jadikannya belajar okey. Tapi pesanan saya lah. Kalau kita ambil pandangan A, silakan. Ambil pandangan B, silakan. Jangan jadi yang ketiga. Nganu orang. Jangan. Jangan. Sebab orang yang ambil Sayyidina ada hujahnya. Orang yang sebelum ambil Sayyidina ada hujahnya. Okey. Full stop. Jangan jadi yang ketiga. Beranu. Yang kena elakkan. Kita baca Fatihah, silakan. Si baca Fatihah, silakan. Jangan kelahi. Bagi macam imam memangnya ada petugas. Dia kena ikut peraturan. Jelas saya minta jangan jadi yang ketiga lah. Jangan beranu. Sebab masing-masing ada hujah. Jangan kita bukan cakap apa, mengubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa jangan. Ya melampau. Faham?
Awak. Ya, yang hanya ada tadi, ya aja. Tapi jangan kita lebih lagi. Ya. Contoh macam sembahyang subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat kan? Si best lah 2 rakaat Ustaz. Tambah lagi jadi 3 rakaat. Yang memang yang tu memang saya tolak habislah. Yang tu perlu kita keluar kalau orang macam tu. Tapi yang kes Sayyidina, Fatihah tadi ya, ada 2 je dah baca. Okay. Untuk soalan terakhir macam ni, sahabat tanya, bagaimana kami bersolat atas dia Rasul? Maka kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kena faham lah antara salat dalam sembahyang, di luar sembahyang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita ada manfaat. Kurang terlebih saya minta maaf. InsyaAllah kita sambung lagi pada 2 minggu akan datang. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafar dan surat An-Nas. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.